Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini. Dua perkara jangan kita bawa sehingga ke akhirat. Pertama dosa. Yang kedua musuh. Musuh. Jangan bawa musuh sampai kepada mahsyar. Dua perkara ini jangan bawa. Kenapa kita jangan bawa dua perkara ini? Satu dosa, satu musuh. Dua-dua ini boleh menyebabkan kita tidak masuk syurga. Allahu Akbar. Itulah. Walaupun nampak mudah, jangan bawa dua perkara ini. Iaitu dosa dan musuh. Dosa dan musuh. Nampak pelik sikit lah. Kenapa musuh pun tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dosa. Dosa itu adalah dalam bentuk tidak beribadah, tidak solat. Perkara-perkara wajib. Fi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Jangan bawa dua perkara ini, iaitu dosa dan musuh. Boleh masuk syurga. Kalau dua perkara ini tak bawa, insya-Allah dengan rahmat Allah masuk syurga. Dua perkara jangan bawa. Tapi kenapa ramai orang nak bawa juga? Allahu Akbar. Nak bawa juga dua perkara ini. Bila ni? Sampai bila kita nak bawa ni? Dua perkara. Dosa dengan musuh. Musuh. Waras tu. Waras. Waras tu. Dua perkara. Dua perkara jangan bawa sampai ke akhirat, iaitu dosa dan musuh. Dosa. Dosa yang kita lakukan. Boleh dimohon dengan Allah SWT. Istighfar sehingga dosa itu walaupun sebanyak buih di laut akan dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi apabila dosa kita diterima, dihapuskan oleh Allah SWT, mana di pada mahsyar nanti catatan dosa itu sudah hilang, tidak ada. Jadi pertama sekali jangan buat dosa supaya dosa tidak sampai kita bawa dosa ke akhirat. Yang kedua, bertaubatlah supaya dosa yang kita buat di dunia ini akan dihapuskan oleh Allah SWT. Bagaimana dengan dosa dengan manusia? Ini masalah. Dosa dengan manusia, kesilapan dengan manusia. Ini yang dikatakan musuh. Musuh yang kita bawa ke akhirat. Jangan bawa musuh. Allah tidak akan ampunkan dosa kita dengan manusia. Jangan menzalimi manusia. Kau menzalimi dia, kau kena minta ampun dengan dia. Jangan membohongi dia. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kau bohong rakyat Malaysia. 30 juta. 28 juta. Macam mana? Nak minta maaf di pada mahsyar nanti. Berapa banyak sangat pahala kau ada. Sehingga 20 juta umat Islam di Malaysia menuntut pahala daripada kau. So, macam mana tu? Kalau dah ramai sangat menuntut, dia tak boleh bayar, pahala dia dah habis. Maka dosa-dosa rakyat Malaysia itu akan dihimpunkan di kepala dia. Sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan main. Dosa dengan manusia Allah tidak ampunkan. Kalau dosa dengan Allah, insya-Allah Allah janji dia akan ampunkan. Istighfar. Taubatan nasuha. Tapi dosa sesama manusia mesti diselesaikan, sama ada di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat mesti diselesaikan. Kalau tak selesai di dunia, maka kena selesai di akhirat. Sebab itulah dosa sesama manusia jangan berpanjangan. Mohon maaf, minta maaf. Kalau kita minta maaf, dia tak nak maaf, itu cerita lain. Cerita lain. Ataupun kesalahan kita terlalu besar. Terlalu besar. Kalau kita pergi minta maaf kepada dia, dia tembak kita kena sapang gajah. Itu kena fikir dua kali. Tapi tu, bagaimana tu? Kalau kita minta maaf, dia tak nak minta maaf kan? Maka caranya ialah kita beribadat bersungguh-sungguh. Dan kita akan himpunkan pahala seberapa banyak kerana kita akan bicara dengannya di pada mahsyar nanti. Di pada mahsyar nanti. Allah akan panggil dia bicara. Sebab itulah kita bawa musuh ke akhirat ini melambatkan kita masuk syurga. Melambatkan. Dan boleh membawa kita masuk neraka. Sebab apa? Jadi sebab apabila ada orang Islam yang menuntut di atas kezaliman, penipuan, pembohongan yang kita lakukan atas mereka, maka kita akan diambil pahala kita untuk mereka.
bayar. Di dunia kau bayar denda. Pergi mahkamah, bayar denda. Penjara. Di akhirat kau kena bayar dengan pahala. Bila habis pahala, dosa orang itu akan kau ambil. Dosa dia berapa banyak? Berapa banyak? Tak kena gaya, dia masuk syurga, kau masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi dua perkara. Dua perkara. Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Apakah? Apakah Rasulullah bersabda? Apakah penyakit umat terdahulu? Iaitu jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh di akhirat. Macam mana tak nak buat dosa tu? Kau jangan buat dosa lah. Habis cerita, senang je. Habis senang. Habis tu kalau terbuat tak sengaja ataupun memang perangai manusia, Nasia ni, pelupa, pelemah, kau bertaubat dengan Allah Subhanahu Taala. Buat taubatan nasuha. Taubat nasuha. Tapi dosa dengan manusia, itulah musuh. Musuh kau yang kau akan berjumpa, bertemu dengannya di pada mahsyar nanti. Berat bro, dosa dengan manusia. Sebab itulah dulu zaman khalifah dulu, masing-masing menolak tak nak jadi pemimpin. Kerana mereka tahu amanah memimpin rakyat ini akan dipertanggungjawabkan seorang demi seorang, satu persatu. Tapi orang sekarang bukan setakat berebut nak jadi pemimpin, beli lagi, rasuah lagi, janji lagi, bohong tak apa, asal aku dapat jadi pemimpin. Na'udzubillah min zalik. Jika ada manusia seperti ini di negara kita, maka kita berdoalah supaya dia bertaubat awal-awal sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dan bertemu dengan Allah SWT. Berat dia, berat. Sebab itulah jangan berebut nak jadi wakil rakyat, jangan berebut nak jadi pemimpin, sebab itu akan disoal satu persatu, one by one without miss. Apalagi kau banyak berbohong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi penyakit akhir zaman, di antara yang disarat oleh Rasulullah SAW, yang dinyatakan dengan jelas oleh Rasulullah ialah pertama, terlalu banyak bersukaria. Terlalu banyak bersukaria. Bersukaria macam mana tu? Bersukaria sehingga lupa nak solat, lupa kepada kedua ibu bapa, lupa kepada menutup aurat, bersukaria sangat, lupa kepada Allah, bersukaria sangat, terlalu banyak bersukaria. Itulah penyakit akhir zaman. Sekarang dah berlaku tak? Banyak kan? Itulah penyakit akhir zaman. Terlalu mewah. Tengoklah. Terlalu mewah. Bukan mewah untuk sedekah macam dulu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman. Duit banyak, mewah, tetapi mewah itu untuk bersedekah. Sekarang mewah untuk apa? Mewah untuk joli, bermewah diri dengan keluarga. Masya Allah, ada girlfriend lagi. Allahu Akbar. Ditengok mewah. Dan tengok di negara-negara lain, negara Arab Saudi, mewah, yang kepala paik buat ngamas, yang tas berak buat ngamas. Allahu Akbar. Sedangkan ada lagi manusia lain yang kelaparan. Mewahlah kau di dunia. Tengoklah, akan disoal oleh Allah SWT. Akan dihentam, dihenyak oleh malaikat nanti. Padan dengan muka kau. Padan dengan muka. Buatlah, mewahlah, sebab dunia ini tidak banyak mana pun. Dengan solat fajar 2 rakaat, engkau akan lebih kaya daripada manusia-manusia yang kaya yang ada di dunia hari ini. Tak kira Bill Gates ke, Sultan mana ke, Arab Saudi ke, tak kira mana pun. Dengan solat fajar 2 rakaat, pahalanya adalah sama dengan dunia dan isinya sekali. Kita dah kaya. Siapa yang solat fajar tadi, dia dah kaya sekarang. Dia dah kaya. Kaya di dunia berapa lama sangat? 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kalau dah tua kerepot, nak buat apa lagi? Tua kerepot, nak buat kereta tak boleh. Nak naik kapal terbang tak boleh. Akhir sekali duduk atas kerusi, duduk atas meja hospital. Meja hospital. Tunggu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah kau kaya. Berebutlah kau kaya. Sebab kaya itu sementara. Kau akan bertemu dengan itu. Terlalu mewah. Sebab dalam masa kau bermewah, ramai orang yang miskin. Kau membiarkan dia miskin. Kau tutup mata. Kau berhibur. Allahu Akbar. Berhiburlah. Kerana itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Mengumpul harta sebanyak mungkin. Gila nak sebut harta. Gila nak kumpul harta. Siang kerja, malam kerja. Sampai tak tahu solat bila. Sampai tak tahu sedekah bila.
Sampai tak tahu nak pergi haji bila. Sampai tak tahu nak zikir bila. Sampai tak tahu nak puasa bila. Allahu Akbar. Kejarlah harta. Harta itu kau akan tinggal. Bini comel, tinggal. Kereta besar, tinggal. Yang masuk dalam kubur, kau seorang je. Tak kira apa pangkat kau. Besar mana pangkat kau. Masuk dalam kubur, kau seorang je. Kau seorang je. Tak ada orang peduli pun. Dengan pangkat kau, dengan kekayaan kau. Tak ada orang sanggup. Tak apalah. Oleh kerana kau kaya, aku masuk dalam kubur dengan kau. Tak pernah berlaku. Belum pernah berlaku. Belum pernah berlaku. Jadi sedarlah. Mengumpul harta sebanyak mungkin itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kecuali mengumpul harta untuk infak, untuk sedekah, untuk memajukan, untuk memperjuangkan agama Allah. Amin. Noliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya dan harta itu semua pinjaman dunia. Benar sekali. Benar sekali. Di antara penyakit di akhir zaman yang dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak bersukaria, terlalu bermewah, mengumpul harta sebanyak mungkin dan seterusnya. Penipuan dalam merebut harta benda dunia. Menipu merebut harta dunia, rasuah, menggunakan kuasa, menjual itu, menjual ini, menggunakan kuasa, tak mengaku bicara mahkamah. Tunggulah kau boleh lepas mahkamah dunia. Tapi di akhirat mustahil kau boleh lepaskan. Mustahil kau akan dilanyak oleh malaikat habis-habisan. Akan dilanyak. Ma'udzubillah min zalik. Kau tanggunglah sendiri orang yang makan rasuah, penipuan. Kau boleh lepas di dunia. Dunia buat apa? Umur pun dah 70 dah. Kau lepas buat apa di dunia? Tak berapa lama dah nak KO kau. Baiklah kau bertaubat. Kau bertaubat. Minta ampun dengan rakyat Malaysia semua yang kau bantai situ, bantai sini. Dan orang yang salah guna kuasa. Kalau kawan dia, dia sembunyikan. Kalau musuh dia, dia terajang siang dan malam. Tunggulah kau. Tunggu kau bro. Tunggu kau. Assalamualaikum tu. Hebat tu. Hebat. Ini pasal bercakap mengenai akhir zaman. Kop. Akhir zaman. Kena hentam betul-betul. Sebab akhir zaman. Penipuan dalam merebut harta benda dunia. Ini kata Rasulullah. Kata Rasulullah, di akhir zaman akan berlaku perebutan, penipuan dalam harta dunia. Kuat habis-habisan. Tipu atas, tipu bawah, tipu depan, tipu belakang. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kepala, mulut cakap ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Sekarang dah pandai pakai kopiah dah. Pandai ingat Allah dah. Tapi penipuan kau nak minta maaf dengan siapa? Tipu kau dengan rakyat Malaysia, kau kena minta maaf dengan rakyat Malaysia. Bukan minta dengan Allah. Allah tidak akan ampunkan dosa sesama manusia. Ya, suka menunjuk-nunjuk harta dunia. Betul tak? Untuk ditayang pada umum. Allahu Akbar. Dan akhir zaman juga ialah berlakunya saling memarahi, dengki, balas dendam. Itu yang sedang berlaku sekarang. Umat Islam dengki, memarahi, balas dendam. Tidak ada sifat pemaaf. Tidak ada sifat pemaaf. Tidak ada. Sedangkan sifat pemaaf itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdendamlah kau, memarahilah kau sementara kau ada kuasa. Apabila kau telah terbujur, apabila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka tersungkurlah kau dalam lubang kubur. Di situ baru kau tahu, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu. Dia tak tanya kau Tan Sri ke? Tak tanya kau Tun ke? Ting Tong ke? Tak ada tanya. Dia tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu. Tak boleh jawab, dia hentam hancur kau. Hentam hancur kau. Dan yang keenam, yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengki mendengki. Itulah sifat akhir zaman umatku. Dengki mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Dulu engkau buat aku macam ni, sekarang giliran aku buat engkau punya. Dengki mendengki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan manusia sekarang? Kita tangguh sekejap. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita niat surah Al-Fatihah ini pahalanya kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu dan kita sayang, ya Rasulullah. Dan keluarga dan sahabat baginda. Dan juga kedua ibu bapa kita, ya Allah. Ya Allah, kedua ibu bapaku, ya Allah, apalah dosa mereka, ya Allah. Sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada mereka, ya Allah. Dan kepada diri kita. Kepada diri kita. Supaya kita juga mendapat pahala
Al-Fatihah yang kita baca kepada isteri dan anak-anak. Kalau isteri lebih sebutlah isteri-isteri. Kalau isteri satu sebut satu je lah. Isteri dan anak-anak, kawan-kawan, sahabat, menantu, jiran-jiran, guru-guru, sahabat-sahabat dalam quote of the day bersama dengan Atuk. Sahabat-sahabat di sini, sahabat-sahabat kita semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan yang terakhir ialah kepada Toki kita, Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين InsyaAllah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terimalah bacaan Al-Fatihah kami. Janganlah tolak, Ya Allah. Sesungguhnya bacaan kami tidak elok. Sesungguhnya bacaan kami tidak sempurna. Tetapi terimalah ya Allah. Itulah sekadar kami mampu. Terimalah Allah. Jangan tolak bacaan Al-Fatihah kami. Jangan tolak pahalanya untuk disampaikan kepada mereka yang telah kami sebutkan tadi. InsyaAllah. Amin. Itulah. Setiap kali kita beribadah, kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, jangan tolak ibadahku. Setiap kali beribadah. Tak kira solat ke, sedekah ke, kita buat baik kepada orang ke apa ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah ibadahku ini. Terimalah kebaikanku ini. Jangan kau tolak ya Allah. Berilah pahala ya Allah. Sesungguhnya perbuatanku ini banyak kekurangan ya Allah. Tapi aku akan mencuba yang sebaik mungkin. Kena minta macam tu. Tak boleh tak minta. Selepas solat ke, selepas sedekah kena minta. Kena minta. Salam takji. Bagaimana dengan mohon doa menghancurkan pihak tertentu? Tolong jelaskan. Rasulullah juga memohon agar dihancurkan pihak tertentu. Rasulullah memohon. Rasulullah mohon. Dan Rasulullah juga memohon. Tapi Rasulullah lebih banyak memohon untuk kebaikan pihak tertentu. Supaya diberi hidayah dan sebagainya. Diberi hidayah. Itulah. Dan kita harus ingat. Surah Tabbat Yada itu diturunkan. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Lahab Abi Lahab. Itu jelas bahawasanya kemurkaan Allah kepada manusia. Sebab itu Rasulullah juga ada baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut agar dihancurkan kepada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. InsyaAllah. Cici, ya. Assalamualaikum. Tuan Encik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Mas Pagi. Ikut Other Day. Bersama dengan Tok hari ini. Tajuk kita hari ini. Ialah. Jangan bawa dosa dan musuh di akhirat. Sehingga ke akhirat. Jangan bawa. Cici ingat. Kalau ada terasa hati dengan sesiapa, maafkan. Maafkan. Ataupun ada buat salah dengan siapa, mohon maafkan. Mohon maafkan. Jangan bawa sampai ke pada mahsyar. Thank you semua. Sahabat Duha yang sudi hadir bantu Atuk tap screen. Terima kasih. Siapa yang belum follow, tolong follow. Siapa yang belum subscribe YouTube Haji Mak Atuk, tolong subscribe. Sebab kita harus ingat Atuk selalu ingat. Apabila Aisyah bagi tahu kepada Abdul Rahman, "Ya Abdul Rahman, aku mendengar Rasulullah bercakap bahawasanya sahabat baginda yang paling lambat masuk syurga ialah Abdul Rahman." Abdul Rahman sedih dengar. Sebab dia sahabat. Kenapa lambat? Dia orang paling banyak bersedekah. Abdul Rahman terus pergi berjumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, betul tak? Aku dengar Aisyah kata, engkau kata, akulah paling lambat masuk syurga." Benar. Menangis Abdul Rahman. "Kau lambat, kenapa?" "Kerana setiap harta yang kau dapat akan dikira disiasat. Setiap harta yang kau, kemana kau belanjakan akan kira. Jadi lambatlah kau masuk syurga." Lambat masuk syurga. Dan Abdul Rahman terus berdoa supaya jadi miskin. Tapi tak miskin juga. Tak miskin juga. Jadi itulah. Jadi begitu juga. Kalau kita ada musuh. Jadi kita akan dipanggil. "Oi, kau nak masuk, nak melintas Siratal Mustaqim, datang dulu. Atuk, datang dulu. Kenapa? Ni ada si A dulu.
kau ada buat salah dengan dia. Dia datang menuntut. Sebab sebelum kita dilepas, masuk ke syurga, malaikat katanya, siapa lagi yang menuntut, nak menuntut apa-apa di atas si fulan bin si fulan ini? Di pada mahsyar akan dipanggil. Oi, kau dah habis ah? Kau dah banyak pahala. Okey, banyak pahala. Okey, sekarang kira-kira kau dah boleh masuk syurga. Tapi nak istihad dulu. Siapa yang nak menuntut atas si fulan ini sebelum dimasukkan dalam syurga? Mungkin isteri dia, mungkin anak-anak dia, mungkin adik-beradik dia, mungkin jiran dia, mungkin office mate dia, mungkin schoolmate dia, mungkin guru-guru dia. Sebab dia ada buat sesuatu yang tak kena. Berdosa dengan sesama makhluk. Dia orang akan minta. Dia akan minta. Dia melambatkan masuk syurga ni bukan orang yang dituntut saja. Orang yang kena tuntut pun lambat. Kena bicara. Engkau sepatut dah masuk syurga. Tiba-tiba engkau ada tak maaf satu kes dulu. Engkau kena tunggu. Tak boleh masuk syurga. Kena tunggu pada mahsyar. Sehingga sampai giliran orang tu bicara. Kau tunggulah. Sebab itu. Sebab sahabat Rasulullah dia tak ada. Aku nak masuk syurga. Aku maafkan semua orang. Aku tak nak lambat-lambat masuk syurga. Oh, hebat masuk syurga ni. Hebat syurga ni. Dalam syurga you kahwin, tak dapat anak. Dalam syurga tak dapat anak dah. Tak ada anak dalam syurga. You boleh minta anak dengan Allah. Tapi isteri kita, bidadari tak melahirkan anak. Tak ada. Dalam syurga semua bersih. You makan je. Berak tak ada. Kencing tak ada. Dalam syurga tak ada berak kencing, tak ada. Tak hidung, tak telinga, tak gigi. Di syurga tak payah gosok gigi. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Di syurga you makan je, you rasa kenyang. Sebab kenyang itu ialah enak, nikmat di syurga. Bukan menyebabkan you kena berak. Tak ada. Janganlah fikir Atuk sebut semua ini. Habis tu macam mana Atuk? Ini bukan dunia. Yang Atuk cerita ni syurga. Syurga. You minum susu. Pekat susu campur madu. Di syurga. You nak apa saja sampai. Bau wangi, tak ada busuk. Tak ada busuk. Kentut-kentut tak ada. Berak-berak, kentut kecil tak ada di syurga. Tak ada. Semua enak-enak saja. Yang buruk-buruk semua masuk neraka. Tapi di dunia ni dia bercampur. Ada berak, ada kentut. Ada bau wangi, ada bau busuk. Ada sihat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada pangkat, ada tak ada pangkat. Ada lawa, ada tak lawa. Ada gemuk, ada kurus. Tapi di syurga semua cantik. Cantik. Umur 18, 19, 20. Macam Cici umur 20. Atuk umur 30. 30. Semua cantik. Semua handsome. Semua handsome. Wanita pula. Semua ratu cantik. Hebat. Dan dah makan enak saja. Dan sentiasa sehat di syurga. Sentiasa sehat. Di syurga. Enjoy. Berjuta-juta tahun. Jadi kalau susah di dunia setakat 50 tahun tu, redha je lah. 50 tahun redha, susah di dunia. Redha je. Sebab apa? Di akhirat berjuta-juta tahun kita senang, mewah. Oi, Allahu Akbar. Nak pergi ke mana-mana. Rumah besar, ada istana emas. Oi, macam-macam. Yang busuk-busuk tak ada. Busuk. Ayam pun tak berak. Di syurga. Ayam syurga bukan macam ayam di dunia. Tapi di syurga macam-macam. Di syurga semua orang ada pangkat. Semua pangkat besar-besar semua. Tak ada yang kecil-kecil. Tak ada guru besar tukang kebun. Tak ada. Semua hebat-hebat. Gelaran hebat-hebat semua. Hebat-hebat. Bukan sini dah Tun Tan Sri. Tak kira lah mangkuk tak mangkuk. Tapi di akhirat tak ada semua tu. Tak ada. Apa yang ada di dunia ini, gelaran, standard, apa semua tak pakai. Semua tak pakai di akhirat. Sebab itulah syurga ini adalah sesuai dan mudah untuk masuk syurga. Tak kira berpangkat ataupun tidak. Tak kira kaya atau miskin. Kurus atau gemuk. Handsome atau tak handsome. Banyak lagi kelebihan syurga. Itulah penting. Jadi orang yang tak nak kejar syurga ni pada Atuk, orang yang tak cukup akal lah. Tak cukup akal. Sebab yang kau duk tekan, duk terkejar dunia ni, apalah sangat dunia ni. Tak kena gaya kau lebih dalam lagi masuk dalam neraka. Buatlah betul-betul. Nauzubillah min zalik. Jadi akhir zaman. Bila di akhir zaman, kita jangan bawa musuh dan jangan bawa dosa.
Jangan melakukan dosa. Amal makruf nahi mungkar. Itu jelas. Itu kunci. Kunci pintu syurga. Amal makruf, buat yang baik-baik. Tapi orang sakit hati kita tu. Kita dulu boyfriend dengan dia. Girlfriend dia. Dia janji macam-macam. Akhir dia tinggal kita tu. Alah, peduli kan? Peduli kan? Yang kita nak ialah syurga. Peduli kan? Ya, amal bah. Assalamualaikum Taji. Waalaikumsalam. Terbaik. Terbaik. Perkongsian pagi ini. Terima kasih. Terima kasih bro. Kop. Deki mendeki, rebut merebut. Sehingga tak kira ya halal haram. Itulah akhir zaman. Akhir zaman bro. Akhir zaman penipuan dan berebut harta benda di dunia. Merebut kuasa antara satu sama lain. Itulah akhir zaman. Tak kena gaya dua-dua masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Berat bro. Berat. Orang yang menipu mempertahankan supaya dia tidak salah menipu. Orang yang tak buat apa-apa dikatakan salah. Itu bro, kena semua. Kena. Dan perlu diingat, kita berada di dunia, jangan terlalu banyak bersukaria. Jangan terlalu happy. Jangan kira nak melancong. Nak melancong ke Jepun, Tokyo. Nak melancong. Kau pergilah 2 negara, 2 bandar yang wajib kau melancong sebelum kau mati. Iaitu Mekah dan Madinah. Yang lain tak wajib. Pergi Tokyo, Jepun, London. Ada orang ada rumah di London. Buat apa rumah di London? Buat apa? Kalau ada rumah di Madinah dan Mekah boleh juga tahan. Allahu Akbar. Itulah apabila Allah telah menutup nikmat untuk ke akhirat, maka buat rumah pun di London, bukan di Mekah. Bukan. Sedangkan orang yang berada di Mekah itu banyak duitnya. Banyak. Quote of the day hari ini, 6 perkara yang Rasulullah sebut akan berlaku, akan terjadi. Umatku akan ditimpa penyakit. Sebenarnya penyakit yang ditimpa umatku, apakah penyakit-penyakit itu? Terlalu banyak bersukaria. Happy sok mau. Bersukaria yang melampau-lampau. Jok-jok yang melampau-lampau. Kenalah nanti. Jadilah kau sukarela ke? Jadilah apa tu pun tak kira lah. Kau sukalah suka. Akan dihempap di akhirat nanti. Terlalu mewah. Kereta mewah, rumah mewah. Terlampau mewah. Sedangkan di syurga lagi mewah. Mewah apa sangat di dunia ni? Ya Kak Sah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Moga dimurahkan rezeki kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlalu mewah. Biar berupa pada kita bermewah. Sedangkan orang sebelah rumah apa kedana. Wajib kita. Jadi pada mahsyar nanti orang sebelah jiran tu akan menuntut. Ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Dia ni jiran aku. Dia kaya raya. Dia tidak pernah memberi sumbangan kepadaku. Sedangkan aku miskin. Sekarang di pada mahsyar aku nak menuntut daripadanya. Habis kau. Habis kau menuntut. Maka kau tak payah bayar dengan pahala. Kau sedekah, kau buat apa-apa. Kau sedekah, pahala itu akan dibayar kepada orang miskin. Jiran kau. Bayangkan. Kalau jiran itu berbau masakan kau, maka wajib dihantar. Walaupun kuah saja. Wajib dihantar. Sampai tak tu. Kalau kau tak hantar, akan dibicara di pada mahsyar nanti. Jiran akan buat tuntutan. Pahala kau akan pergi. Bankrupt lah kau. Habislah bankrupt. Jadi, di dunia terlalu banyak mengumpulkan harta. Gila mengumpulkan harta. Mengejar dunia. Kejar dunia ni orang kafir. Orang kafir pada dia syurga adalah dunia. Dia ada tipu oleh dunia. Kau hidup berapa lama di dunia? 60, 70, 80 tahun. Mapuilah kau. Tak ada apa dah. Habis dah kau. Habis. Sedangkan di akhirat selama-lamanya. Engkau masuk neraka pun selama-lamanya. Kalau kau tidak, kalau kau munafik, kalau kau syirik, lagi teruk. Jangan bangga dengan dunia. 50 tahun senati. Kalau 60 tahun, 70 tahun, walaupun kereta harga 100 juta sebiji pun, mata dah rabun, lutut sudah sakit. Kau dah buat apa kereta tu? Driver kau yang bawa. Bukan kau bawa. Bukan kau. Itulah dunia. Ditipu oleh dunia. Tapi manusia apabila ditutup pintu hatinya, ditutup hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tersungkur di pintu neraka. Nauzubillah min zalik. Dunia manusia sudah kelabu. Mata tak tahu nak beza.
Yang mana intan demar permata. Begitulah kop-kop apa yang berlaku. Oh, kop-kop. Jadi, penipuan dalam berebut harta dan kuasa berleluasa, ini penyakit. Ini bukan soal penyakit akhir zaman. Rasulullah menekankan kepada perangai manusia. Dia tidak tekankan penyakit fizik. Dia tidak tekankan kepada penyakit lemah jantung, kecil manis, darah tinggi. Tetapi Rasulullah menekankan kepada perangai dan tabiat manusia yang buruk. Lebih teruk daripada sakit jantung. Lebih teruk daripada kecil manis. Lebih teruk daripada stroke. Inilah penyakit-penyakit perangai manusia. Penyakit hati. Ya, daun ubi. Assalamualaikum, Tok. Sahabatku singgah. Terima kasih singgah sebentar. Singgah wakah ke? Singgah wakah. Sebab itu penyakit hati, apabila terlalu banyak bersukaria, berhibur. Itu penyakit hati. Penyakit hati. Terlalu mewah, semua ndak. Itu benar nafsu, penyakit hati. Akhir zaman penyakit hati. Mengumpul harta terlalu banyak, di luar daripada keperluan. Sudah menjadi kehendak, bukan keperluan lagi. Menipu dalam merebut harta dan juga menipu dalam merebut kuasa. Penyakit hati. Itu semua penyakit hati. Saling memarahi antara satu sama lain. Memarahi, maki hamun. Itulah penyakit hati. Penyakit hati. Deki mendeki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Menzalimi, deki mendeki antara satu sama lain. Itulah 6 perkara penyakit hati yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malangnya umat Islam akhir zaman takutkan kematian. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dikerumuni oleh seperti makanan dikerumuni. Ada penyakit lain lagi yang tak disebut. Ada penyakit lain lagi yang disebut menjadi sebab keadaan ini berlaku, iaitu penyakit-penyakit yang Atuk sebutkan tadi. Banyak bersukaria. 2 jenis penyakit ialah cinta ke dunia sehingga memperhambakan diri dan seluruh kehidupan kepada dunia. Cinta dunia. Kerana apa kau kerja? Nak beli kereta baru. Sehingga kau kerja pagi, petang, malam. Ini berarti kau cinta dunia. Cinta dunia. Apabila kau dapat, kau tak ada apa pun. Apa pun mengenai dunia, sebelum dapat je kau rasa ada nikmat. Setelah kau dapat, tak ada nikmat pun. Sama lah kau kahwin 2, 3, 4. Bila masa girlfriend kau rasa nikmat, dah jadi bini tak ada apa pun. Sama juga kereta. Kalau dah kau beli kereta, dah pakai, dah drive, tak ada apa pun. Nafsu akan keluar pula nak pakai kereta lain. Itulah yang dikatakan cinta dunia sehingga memperhambakan diri. Sanggup kerja siang malam kerana cinta kepada dunia. Allahu Akbar. Daubi, Assalamualaikum, Tok. Terima kasih banyak singgah tu. Terima kasih. Sudah ditegur, perbuatannya salah tapi nak jaga. Macam mana tu? Sudah ditegur, salah tapi nak jaga. Tegur, mesti teruskan. Kalau dia tak dapat hidayah daripada Allah, maka dia akan teruskan perbuatan-perbuatan mungkar. Biarkan kekal. Tapi kalau kita tak tegur, salahnya itu terpalut pada kita. Macam anak lah. Anak kita, isteri kita iaitu tutup aurat. Kita dah tegur dia. Jangan tak tutup. Nak keluar kena tutup. Ni tu aurat dosa. Tapi dia tak tutup juga. Dosa suami dah lepas. Suami tak perlu tanggung lagi. Tak perlu tanggung lagi pada masa itu. Tapi kalau suami tak tegur, dosa isteri akan ditanggung. Sebab itu kita kena bijak dalam menguruskan dengan isteri. Pertama, cinta dunia. Apa sahaja yang ditawarkan di dunia akan disetak dari rakusnya. Apa sahaja yang benda dunia ni, akan disetak dihapusnya. Tak kira haram dan dosa pahala. Lupakan kita akan mati. Berebut jawatan sampai lupa dia nak mati. Umur 70 lebih dah, bro. Berebut apa lagi? Bertanggungjawab atas setiap apa yang dia lakukan di dia. Kau takkan tanggungjawab. Makin lama makin berat. Kalau selama ni kau menipu, berbohong. Allahu Akbar. Kau nak berhadapan dengan malaikat macam mana, bro? Tak insaf lagi ke? Dan takutlah mati. Takutkan mati akhirnya kerana terlampau cintakan dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya menyebabkan mereka takut kepada kematian. Jadi orang yang berkuasa ni takut mati. Takut mati. Takut hilang. Takut. Tapi dia tetap mati. Firaun mati. 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 Nak buat kerja agama takut diancam dan dibunuh. Sedangkan umat terdahulu sanggup bergolok gadai. Harta terbunuh. Nak mengajar masjid pun kena ada macam-macam syarat. Allahu Akbar. Demi warisan Islam kepada kita semua, berjuanglah untuk memastikan agama Allah tetap ditegakkan. Rumusannya, 6 penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak bersukaria, terlalu mewah,
mengumpulkan harta sebanyak mungkin, menipu dan berebut harta dan kuasa di dunia, saling memarahi, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.